Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua pelajar saya di Sri Kejian Qurani untuk saya terangkan berkaitan dengan pembelajaran berasaskan projek tahun 5 Sri Kejian Qurani. Bersama saya Muallimah Najibah. Saya akan terangkan berkaitan dengan projek berasaskan pembelajaran berasaskan projek ataupun PBL lah, Project Based Learning. Jom kita tengok. Arahan yang saya berikan adalah arahan projek, kita ada tajuk projek iaitu model haiwan dan murid dikendaki membina sebuah model 3 dimensi, 3D yang menggambarkan tentang haiwan menggunakan bahan-bahan terpakai atau mengikut kreativiti masing-masing. Jadi ini adalah arahan yang saya berikan kepada kamu. Jadi kamu perlu siapkan satu model untuk kita sama-sama membina lah dan kita akan present atau kita akan mempersembahkan kepada kelas nanti. Jadi ramai yang tertanya-tanya bagaimana untuk cara-cara ataupun langkah untuk kita menghasilkan projek ini. Jadi mari kita ikuti langkah-langkah penghasilan projek. Perkara pertama sekali yang kamu perlu buat adalah kamu perlu mempunyai idea untuk projek ini. Jadi murid dikehendaki untuk memilih idea yang akan dihasilkan dalam projek. Idea tersebut apa aspek-aspek ataupun perkara yang meliputi dalam idea projek kamu. Pertama sekali adalah jenis haiwan. Jadi kamu perlu tahu apakah jenis haiwan yang kamu ingin pilih untuk kamu bina model tersebut. Sama ada contohnya katak, kucing ataupun arnab dan sebagainya. Tapi mesti satu haiwan sahajalah. Yang kedua, saya nak kamu berikan nama kepada haiwan tersebut. Contoh kalau kucing, kucing Mimi, mesti ada nama. Kamu rekalah apa-apa sahaja nama yang kamu akan berikan kepada model kamu tersebut. Alright, dan yang ketiga adalah kamu kena membuat lakaran projek. Membuat lakaran model haiwan. Lepas ni saya akan tunjuk macam mana contoh kamu nak buat lakaran projek ataupun lakaran model haiwan. Dah ada jenis haiwan, dah ada nama haiwan, apa yang kamu nak berikan. Dan yang ketiga kamu kena melakar ataupun lukiskanlah bagaimanakah bentuk dan rupa haiwan tersebut yang ingin kamu buat. Dan seterusnya yang keempat, idea projek yang keempat adalah kamu kena senaraikan segala jenis alatan dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model haiwan tersebut. Seterusnya mari kita tengok. Tadi kita dah tahu jenis haiwan yang kita ingin bina dan juga nama haiwan. Sekarang kita akan membuat lakaran projek. Jadi murid dikendaki membuat lakaran model haiwan pada selai kertas A4 lah, kertas A4. Macam ni contoh ikan buntal comel. Jadi dia buat lakaran projek. Ikan buntal mesti bulat. Ini apa ni? Macam rambutan ni. Tak, ini duri-duri ikan. Jadi mesti ada badan haiwan tu. Mulut ikan tu macam mana? Mata ikan tu macam mana? Ini hanyalah lakaran sahaja. Supaya kita nak tengok apa di akhir projek, di akhir penghasilan kamu punya model haiwan tersebut, adakah sama seperti yang kamu lakarkan. Jadi itu yang kita nak lah. Jadi kalau boleh biarlah kamu lakar tu sama dengan penghasilan yang kamu akan, model yang kamu akan bina nanti. Seterusnya, kamu lepas dah siap lakaran, kamu kena senaraikan alatan dan bahan yang kamu perlukan. Contoh saya patah balik. Contohnya nak buat ikan buntal ni yang saya terangkan dalam kelas hari tu. Jadi kamu dalam dia apa? Nak isi surat khabar ke, nak isi tisu ke, so nak balut dengan apa? Jadi bahan-bahan tersebut kamu kena senaraikan. Gam, gunting, surat khabar, kotak kasut, pencongkel gigi, apa lagi? Itu contoh saya berikan contoh. Jadi kamu kena senaraikan dahulu baru kamu dapat lihat. Bila kamu senaraikan baru kamu tengok barang ni cukup, barang ni tak cukup, barang ni cukup dan sebagainya. Jadi tak adalah dalam proses penghasilan kamu punya model haiwan tersebut, tak adalah kamu tersekat ataupun stuck lah tiba-tiba
tak boleh nak teruskan projek ni sebab saya tak ada surat khabar. Tak boleh nak teruskan projek ni sebab saya tak ada kotak kasut. Jadi kamu kena senaraikan bahan tersebut baru kamu cari bahan-bahan ya. Okey, seterusnya bila dah senaraikan bahan, jangan buat dulu. Okey. Baru kamu senaraikan ciri khas dan tingkah laku khas. Kita dah belajar ciri khas haiwan dan tingkah laku khas haiwan ini. Jadi saya minta kamu semua untuk senaraikan dahulu. Okey, contoh ikan buntal, apa ciri khas dia? Okey, apa tingkah laku khas dia? Bila diganggu, apa dia akan buat? Okey, ciri khas ikan buntal apa? Jadi dia boleh berenang, okey, hidup dalam air, okey dan sebagainya. Jadi kamu kena senaraikan dahulu sama seperti yang kita telah belajar sebelum ni lah untuk ciri khas haiwan dan tingkah laku khas haiwan. Tapi pastikan dia mesti selari ataupun sama dengan model haiwan kamu. Okey, kamu tak boleh buat ciri khas dan tingkah laku khas beruang kutub. Tapi kamu punya model haiwan adalah ikan buntal. Jadi dia tak samalah ciri khas dan tingkah laku khas haiwan tersebut. Okey, setelah kamu menyenaraikan ciri khas dan tingkah laku khas ini, apa perlu kamu buat? Okey, jadi kamu akan menghasilkan model haiwan tersebut. Okey, murid kamu dah boleh mula untuk menghasilkan model haiwan. Okay, saya benarkan kamu untuk meminta bantuan ibu bapa atau ahli keluarga yang lain lah sepanjang tempoh penghasilan model tersebut. Okay, pastikan setelah siap model haiwan tersebut, saya nak minta kamu untuk ambil gambar model tersebut di bahagian hadapan, kanan, kiri dan juga belakang. Okay, untuk kamu masukkan dalam folio kamu, jadi kamu boleh tunjukkanlah hasil dalam folio kamu di hadapan, pandangan daripada hadapan macam mana, pandangan daripada belakang macam mana, kanan dan kiri. Okey, jadi itulah mungkin yang agak lama sikit masa yang diambil adalah untuk penghasilan model haiwan lah. Okey. Selepas kamu dah selesai menyiapkan model haiwan kamu, okey, kamu ada satu lagi tugasan untuk kamu menyiapkan buku folio projek. Okey, buku folio projek ni adalah macam buku scrap lah. Okey, adalah kamu kena beli buku. Okey, saya dalam tempoh PKP ni saya beri kelonggaran lah kalau kamu tak boleh nak form binding, maksudnya yang tepi tu, yang ada ring tepi tu ni hitam tu. Okey, kalau kamu tak dapat buat yang itu, kamu boleh stapler sahaja di tepi kertas tersebut. Okay, saya akan tunjukkan juga contoh-contoh rangka, contoh-contoh folio yang sedia ada di luar. Okay, ataupun kamu boleh pergi minta ibu dan bapa pergi ke DIY ataupun dan sebagainya, boleh beli folio yang dah siap lah. Jadi kamu tinggal tulis sahaja. Okey, apa yang saya nak dalam folio tersebut adalah rangka folio projek. Okay, pertama sekali kamu mesti ada tajuk projek, abstrak tu saya dah bagi dah ayat. Okay, kamu tinggal isi tempat kosong sahaja. Kemudian isi kandungan, biasa isi kandungan ni kamu biasa kan nak baca buku teks sekalipun, dia ada isi kandungan, tajuk ni, muka surat berapa, jadi samalah kamu macam penghasilan buku lah, Lepas tu yang keempat, penghargaan. Okey, sepanjang projek kamu ni, kamu nak berucapkan terima kasih kepada siapa? Okey, penghargaan folio ini saya tujukan buat ibu dan ayah saya kerana membantu saya sepanjang penghasilan projek ini. Jadi kamu kena tulislah. Okey, pengenalan, saya pun akan bagi kamu ayat untuk pengenalan tu, tinggal kamu isi sahaja pada folio kamu. Okey, seterusnya metodologi. Okey, yang pertama, metodologi ni adalah langkah-langkah jugalah cara atau langkah-langkah untuk kamu menghasilkan projek kamu. Okay, nombor satu, lakaran. Jadi tadi saya minta awal-awal sekali untuk kamu lukis lakaran kamu tu dalam kertas A4 warna putih kan. Okay, kamu tampalkan lakaran tersebut dalam folio kamu. Yang kedua, senarai bahan dan peralatan. Okay, ini pun kamu tampal juga. Ini pun kamu sertakan juga dalam folio. Kos dan perbelanjaan. Okey, proses penghasilan. Okey, kalau ada masa kamu mintalah tolong ahli keluarga kamu untuk ambilkan gambar macam mana kamu hasilkan. Okay, mula-mula ambil kotak macam tu Kemudian balut kotak. Jadi
proses kamu balut kotak tu, contoh ya. Okay, jadi ambil gambar supaya kamu dapat buat proses penghasilan tu dengan baik lah di dalam buku folio. Okey, seterusnya yang terakhir sekali hasil kerja akhir. Itu yang saya kata, ambil gambar pandangan hadapan, belakang, kanan dan kiri. Okey, pembelajaran merentas projek. Yang ni kamu akan bincang dengan guru mata pelajaran yang lain. Okey, sebab walaupun sebenarnya ini adalah projek daripada subjek sains, tapi guru bahasa Melayu pun akan menilai kamu melalui projek ini. Nanti kamu boleh tanya pada guru bahasa Melayu kamu dan guru bahasa Inggeris serta guru matematik kamu. Okey, jadi seterusnya kesimpulan dan juga rujukan. Rujukan tu contoh daripada mana kamu dapat rujukan untuk menghasilkan projek ini? Contoh kamu dapat rujukan daripada YouTube. Okey, jadi kamu boleh tulis kat itu, rujukan saya daripada YouTube. Contoh kamu ada rujukan daripada buku teks sains tahun 5, tulis buku teks sains tahun 5. Okey, rasanya itu sahaja. Okey, jadi saya ucapkan kepada semua murid-murid saya, selamat membuat projek PDPR. Jadi saya ucapkan best of luck. Jadi saya harap sangat untuk semua murid saya sertai projek ini. Okay, sebab projek ini akan ditaksir, saya akan beri markah dan markah ini akan membawa kepada kamu punya PBD lah, pentaksiran bilik darjah. Jadi dia sangat-sangat penting. Ya, okey. Jadi saya harap kamu semua sertai projek ini dan apa pun best of luck. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.